Bertemu kembali kita ke tajuk yang seterusnya, iaitu pembajaan, di mana tajuk ini telah pun kamu pelajari sewaktu kamu berada di tingkatan 4. Okey, terlebih dahulu kamu kenalah tahu apa maksud baja. Sama juga kita seperti seorang manusia, kita memerlukan nasi. Nasi itu kalau kita umpamanya ia adalah baja. Nasi itu membekalkan zat di dalam badan kamu. Seperti tumbuhan, zat itu ditukar menjadi nutrien. Okey, kita kembali kepada tajuk isi kandungan, iaitu pembajaan merupakan satu proses di mana kita membekalkan nutrien kepada tanaman. Ianya adalah bertujuan untuk, yang pertama adalah untuk merawat tanah, yang kedua adalah untuk memulih tanah, yang ketiga adalah membantu menyimpan air, yang keempat adalah merangsang pertumbuhan tumbuhan, dan yang kelima adalah merangsang kegiatan mikroorganisme. Okey, berikut merupakan carta bagi pengkelasan baja. Carta ni pun juga kamu pernah tengok waktu kamu tingkatan 4 dulu, betul? Okey, tengok sekali lagi di sini. Okey, anggaplah ini sebagai satu ulang kaji. Okey, di mana pengkelasan baja ni dikelaskan kepada dua kelas, iaitu yang pertama adalah baja organik dan yang kedua adalah baja kimia. Kemudian apakah dimaksudkan dengan baja organik? Baja organik merupakan baja semula jadi, yang mengalami proses perebutan. Okey, baja organik terdiri daripada 3, iaitu yang pertama adalah daripada tinja haiwan, yang kedua adalah daripada sisa kilang, dan yang ketiga adalah daripada sisa ladang. Okey, manakala baja kimia pula terdiri daripada 5, iaitu yang pertama adalah baja tunggal. Baja tunggal merupakan baja yang mempunyai hanya satu unsur sahaja. Macam kamu kan, anak tunggal. Jadi kamu merupakan seorang je dalam keluarga tu. Sama juga dengan baja tunggal, iaitu mempunyai hanya satu saja unsur. Okey, yang kedua adalah dinamakan baja campuran. Apa itu baja campuran? Baja campuran ni merupakan baja yang dicampur secara fizikal. Contohnya baja A dengan baja B dicampurkan secara fizikal. Okey, kemudian yang ketiga adalah baja sebatian. Apa itu baja sebatian? Baja sebatian adalah baja yang sebati, iaitu ianya diproses di dalam makmal ataupun di dalam kilang melalui tindak balas kimia. Okey, dan yang keempat iaitu baja lengkap. Baja lengkap ini adalah baja yang mempunyai unsur makro dan juga unsur mikro. Makro ni adalah unsur yang diperlukan dalam kuantiti yang banyak ataupun dalam kuantiti yang besar, manakala mikro pula adalah unsur yang diperlukan dalam kuantiti yang sedikit sahaja. Okey, pada jadual pada slide ini menunjukkan perbandingan antara baja organik dan juga baja kimia. Di sini kalau kita perhatikan ada 4 perkara yang dibandingkan di antara baja organik dan juga baja kimia, iaitu yang pertama adalah dari segi keadaan tanah, di mana baja organik dapat membaiki struktur dan juga tekstur tanah, manakala baja kimia pengumpulan bahan toksik boleh meningkatkan keasidan tanah. Okey, yang kedua adalah dari segi kadar penyerapan air dan pegangan air. Bagi baja organik, ianya boleh menambahkan kadar serapan air, manakala baja kimia ianya tidak meningkatkan kadar serapan air di dalam tanah. Okey, perkara yang ketiga adalah dari segi kandungan nutrien, iaitu bahan organik meningkatkan nutrien di dalam tanah dengan mengikat nutrien bercas positif, manakala bagi baja kimia pula ianya membekalkan nutrien yang khusus sahaja.
Okey, dan perkara yang keempat pula adalah dari segi ketersediaan nutrien, di mana bahan organik ataupun baja organik kandungan nutriennya dibebaskan secara perlahan, berbeza dengan baja kimia di mana kesan tindak balas nutrien adalah cepat. Okey, pada slide ini menunjukkan kaedah pembajaan tanaman di atas tanah. Iaitu di sini terdapat 5 kaedah pembajaan, iaitu yang pertama adalah taburan, iaitu baja ditabur di sekeliling pokok. Kaedah yang kedua adalah secara alur, di mana alur dibuat di hujung silara ataupun di hujung kanopi. Kemudian kita masukkan baja dalam alur tu, kemudian kita timbuskan semula alur. Kemudian kaedah yang ketiga adalah kaedah poket, di mana kita membuat poket ataupun lubang di sekeliling pokok, iaitu di hujung silara ataupun di hujung kanopi. Kemudian masukkan baja tu tadi ke dalam poket ataupun lubang, kemudian kita timbus semula. Jumlah poket ataupun jumlah lubang yang nak dibuat adalah bergantung kepada saiz pokok. Okey, kemudian kaedah yang keempat, adalah kaedah semburan. Kaedah semburan ini adalah dilakukan dengan menggunakan baja cecair yang disemburkan pada bahagian pokok tu tadi. Okey, kemudian yang kelima, kaedah yang kelima itu secara titisan, iaitu baja tadi perlu dilarutkan ke dalam air, kemudian dibekalkan terus kepada pokok. Okey, untuk mengetahui secara lanjut, kita akan tengok gambar ataupun kita akan tengok slide yang berikutnya. Jom layan. Okey, kita akan membincangkan pula berkaitan dengan pembajaan tanaman tanpa tanah. Di mana pembajaan tanaman tanpa tanah dilakukan melalui sistem pengairan. Jadi ianya dibekas secara terkawal dan kosnya juga adalah efektif. Di mana baja yang tertentu dilarutkan terlebih dahulu di dalam air mengikut sukatan yang telah dicadangkan. Kemudian kaedah pembajaan disalurkan adalah dengan menggunakan kaedah yang pertama adalah kaedah hidroponik, kaedah aeroponik, kaedah semburan dan juga kaedah titisan ataupun dikenali sebagai kaedah fertigasi. Okey, kaedah ini adalah kaedah pembajaan tanaman dengan menggunakan kaedah NFT. NFT itu maksudnya Nutrient Film Technique, di mana larutan baja yang disimpan di dalam tangki dipam ke dalam palung. Kemudian palung tu adalah diletak secara sengit di atas para. Ianya adalah bertujuan untuk mengalirkan larutan baja tadi pada bahagian tinggi kepada bahagian yang rendah dan kemudian masuk semula ke dalam palung. Okey, semasa pengaliran baja tadi, akar akan menyentuhi larutan dan akan menyerap nutrien. Biasanya kecerunan palung yang paling disyorkan adalah antara 3 hingga 5 darjah. Kaedah yang berikutnya adalah kaedah
semburan gabus, yang ataupun kita namakan kaedah aeroponik, di mana larutan baja disembur secara semburan gabus pada akar tanaman mengikut sela masa. Okey, sistem ini memerlukan peralatan seperti alat kawalan pemasa dan juga pam elektrik bagi semburan yang akan dilakukan. Jadi akar akan menjadi mudah kering sekiranya berlaku kelewatan pada semburan ataupun berlakunya gangguan elektrik. Okey, kaedah ini merupakan kaedah yang paling ramai orang buat, iaitu kaedah titisan ataupun kita kenali dia sebagai kaedah fertigasi, di mana sistem penanaman yang menyatukan pembajaan dalam sistem pengairannya. Maksudnya dua perkara dilakukan dalam satu masa. Okey, sistem ini boleh diaplikasikan dengan menggunakan pen penitis dan juga pita penitis. Larutan baja dibancuhkan dan dimasukkan ke dalam tangki nutrien. Manakala pam akan mengepam larutan nutrien ke dalam pipe yang disambungkan dengan pen penitis pada setiap pokok. Pemberian baja ataupun pemberian nutrien adalah dikawal sepenuhnya oleh pemasa. Sedar tak sedar kita sampai ke penghujungnya. Jom kita pergi ke sesi yang seterusnya, iaitu sesi soal jawab. Peace. Yo.